Okay, untuk soalan nombor 8. Cuba tengok nombor 8 A dulu. Tengok nombor 8A. Okay. Kita ada 2-methyl to 1-propanol dengan 2-methyl 2-propanol. Okay. So sekarang kita nak bezakan di antara 2-methyl. Okay. 2-methyl. Okay. Ada H. Okay, 1-propanol dan 2-methyl 2-propanol lah. Ini adalah what we call as primary alcohol lah. This is tertiary alcohol. So nak bezakan di antara kedua-duanya, you can use Lucas lah. Apa yang kita kena jawab bila nak memberikan chemical test? Pertamanya, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena tuliskan reaction lah. Pertamanya you have to state the test, name of the test. Name of the test adalah Lucas test lah. Lucas test. Ni you have to state the name of the test. Okay, yang perkara kedua kita kena buat ialah you have to give the equation untuk both. Yang positif, yang ada tindak balas, dan juga yang tak ada tindak balas lah. Yang negatif, contohnya kita ada 2-methyl 1-propanol ni. Tindak balaskan dia dengan concentrated HCl. Okay. Zinc Cl2. Okay, apa yang berlaku ialah kita dapati no reaction lah, ataupun tuliskan no observable change. Maksudnya kalau kita tengok di sini dari segi observation, kena beritahu dia. Observationnya apa? No 2-layer and cloudy solution is formed lah. Okay. Lepas tu yang ini kita ada tertiary alcohol, tambahkan dengan concentrated HCl, zinc, Cl2. Apa yang berlaku ialah kita dapati OH ditukarkan dengan Cl lah. Okay, plus dengan H2O. Okay, apakah observation kita dapat? Ialah 2-layer and cloudy solution found instantly. Segera lah sebab dia tersedia alkohol. So 3 benda ni lah yang kita kena tuliskan. Pertama, apa perkara yang kita kena tuliskan apabila menjawab chemical test? Pertamanya, you have to mention the name of the test. Yang kedua, this is one lah. Yang kedua ialah chemical reaction. Chemical reaction lah. Okay, yang ketiga ialah dari segi observation. Kalau yang negatif tu, yang tak ada tindak balas tu, dia biasanya adalah dia akan tak dapat lah apa yang positif tu dapat. Macam tu lah. Kita kena tuliskan observation dia. Tuliskan yang apa yang positif tu dapat. Tuliskan dia tak dapat lah. Maksudnya tak ada lah pembentukan 2-layer and the cloudy solution. Tetapi kalau tersedia alkohol dengan Lucas, kita akan dapati 2-layer and cloudy solution form instantly. Itulah beza dia. Okay. So that is how we answer the chemical test lah untuk nombor 2 lah. Number 8. Number 8A. Okay. Seterusnya kita tengok 1-butanol and 1-propanol. Ni pun sama jugalah. Okay. Kalau kita tengok, kita bezakan di antara 1-butanol. 1-butanol. CH3, CH2, CH2, CH2OH. Okay. Dan juga kita ada 2-butanol. 2-butanol ni, okay, kalau kita tengok, dia boleh guna iodoform test.
Yang ni boleh pakai Lucas and also can use iodoform test lah. Iodoform test. Ya, Lucas test ataupun boleh pakai iodoform test lah. Ya. Okay. So kalau primary alcohol ni, ya, kalau dengan iodoform dia tak ada tindak balas, ya, yang ni 1-butanol ni, sebab dia tak ada structure metil carbinol, ya. Yang ni tak ada structure metil carbinol. Dengan iodoform lah, dengan iodoform. Yang ni tak ada structure metil carbinol. Yang ni ada structure metil carbinol lah, ya. Okey. Jadi dia akan positif iodoform. Kalau kamu nak guna Lucas, boleh tak? Boleh juga. Kalau kita guna Lucas, okey. Okey. Okey, so kita ada CH3. Okey. Kalau kita guna Lucas, primary alcohol, no reaction lah, ya. Okey, secondary alcohol, ada reaction lah, ya. Kalau guna yang compound ni, ni compound 1, compound 2. Okey, compound 1 no reaction juga. Sebab dia tak ada structure metil carbinol. Tapi compound 2 dia positif, ya, positif. Ada reaction lah, ya, maksudnya sebab dia ada structure metil carbinol. Dia ada structure metil carbinol lah, ya. Okey. Jadi mana-mana satu pun boleh kamu nak pilih yang ni lah, ya. Okey. Jadi sekarang kamu nak pilih yang mana satu? Tell me. Nak gunakan apakah jenis test? Nak pakai iodoform ke? Nak pakai Lucas? Cakap, beritahu saya. Nak pakai mana satu? Dina? Nak pakai apa, Dina? Iodoform. Iodoform. Okey, pakai iodoform, ya. Okey. Kita tengok kalau kita gunakan iodoform. So, okay. So iodoform, kalau nak gunakan iodoform, reagen dia adalah I2 atas arrow letak NaOH. So yang ini no reaction lah, ataupun you can also write as no observable change, ya. Jadi apakah observation dia? Kita pakai sekarang iodoform test lah. Iodoform test. Kita pakai ni. Name of the test you have to mention, ya. Okay, dari segi observation, apa yang kita akan nampak ialah no pale yellow precipitate is formed. Okay, tetapi kalau 2-butanol, kita tindak balaskan dengan I2 NaOH, ya. Apa yang kita akan nampak ialah dapat CH3, CH2. Okay, yang ni lah, ya. Kemudian C yang pegang OH tu, okay, dia ada CH3 kat sini kan. So potong CH3 tu, masukkan O minus. OH akan jadi C double bond O. H ni dah tak ada dah. Ya, dah habis lah, ya. Okay. Lepas tu CH3 ni dipotong, ni pergi mana? Dia akan jadi CHI3. Ini hollow form lah, ya. Apakah observation yang kita akan nampak? Observationnya ialah kita akan nampak pale yellow precipitate is formed. Jadi kalau dalam Lucas ni apa chemical test yang kita ada? Dua je, iaitu Lucas and also the iodoform. Macam tu. Boleh, ha? Okay ke? Alright. That is number 8 lah, ya. Okay, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Dan apa-apa nak tanya? Okay. Kalau tak ada, kita teruskan dengan nombor 9 lah, ya. Okay. Untuk nombor 9, ya. Untuk nombor 9 ni,
Okay. Untuk nombor 9 ni, soalan dia adalah dalam bentuk what we call as deducing structure lah. Ya. Ni kita namakan sebagai deducing structure. Kita nak deducekan structure tu. Kita nak daripada ayat-ayat yang diberikan, kita nak cuba dapatkan apakah struktur yang kita nak ceritakan itu. Ya, ini kita namakan sebagai deducing structure lah. Ya, okey. Soalan ni pun memang famous lah di dalam soalan peperiksaan. Tapi biasanya dia bagi satu je lah. Ini bagi banyak lah. Kan sampai 3 dia bagi. Ya, biasanya dia bagi satu ni je selalunya lah kan. Okey. So biasa tak banyak lah, dia tak bagi banyak macam ni lah. Ini banyak sangat markah dia. Ya. And kebanyakan markah untuk soalan deducing structure ni dia memang gedebuk terus. Mungkin 6, 7 macam tu. Ataupun mungkin boleh jadi 5, 5, 6 macam tu soalan dia. Kalau kamu tak tahu buat, memang akan hilang lah terus 6 markah tu. Soalan, kalau itu soalan deducing lah. Ya. Jadinya soalan deducing ni memerlukan kamu hafal tindak balas semualah, ya. Hafal tindak balas, semua tindak balas, ya. Jadi kalau kita tengok, kita tak tahu deducing ni keluar tajuk apa, alkane ke, alkene ke, alkohol ke, carbonyl ke, carboxylic acid, kita tak pasti, ya. Kita tak tahu. Jadi nak tak nak you have to hafal lah semua reaction. Ya, set to say lah kan. Kalau dia kata deducing keluar tajuk alkohol je, senang lah macam tu kan. Tapi no lah, tapi memang nak tak nak memang kita kena hafal reaction lah, tak boleh tak hafal kan. Kalau tak hafal reaction tu memang sakit lah nak jawab masa organik ni, ya. Reaction pun tak banyak sangat kan, orang lain pun 30 juzuk alkohol hafal kan, kalau kita macam tu. Tapi tak lebih 20 sebenarnya. Bila dikira-kira balik, reaction dalam chemistry ni banyak lah. Tapi itulah kerja kamu bukan ada yang pergi kerja lah. Ni pergi buat grab lah. Tengah bawa grab ke sekarang? Ada ke? Tak kan? So hopefully kamu duduklah diam-diam kat rumah, belajar lah. Ya? Ada namanya belajar, so belajar lah ya. Okay. So, mari kita tengok soalan deducing yang diberikan. Ya. Okay. So, cuba tengok. Kata kat situ, an alcohol C4H10O which has several isomer give the following observation. Okay, diberikan kepada kita isomer untuk alkohol tu menggunakan molekular formula C4H10O. Ya. Okay, jadi kita boleh merangka-rangka lah apakah isomer yang kita boleh bentuk daripada C4H10O ni. Okay, so cuba kita rangka dulu isomer. Okay, so kemungkinan isomer yang pertama, kita buat yang lurus dulu lah. Lurus, karbon dia letak OH kat hujung. So CH3, CH2, 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 OH. Ini kemungkinan satu lah. Ataupun kemungkinan kita boleh letak OH pada tempat yang kedua. Okey, seterusnya letak OH pada karbon ketiga ni sama tak dengan yang ni? Sama. Sama ke tak sama? Sama kan? Ini adalah tubutanol. Tubutanol, yang ni pun tubutanol jugalah. So nama sama mestilah molekul yang samalah, so tak boleh buat dah. Ya. Okay, kita cuba pendekkan rangka karbon C4 tadi. Ya. So, dah ada macam ni lah. Ni. Okay. So, mungkin kita boleh letak OH kat sini. Lepas tu OH letak pada karbon yang kedua. Okay. Kalau letak OH dekat hujung sini, ni dia akan sama balik dengan yang inilah. Benda yang sama, dia just terbalik je. Okay, badan kita pandang ni kat belakang, ini kita pandang ni kat depan. Okay, so itu samalah. Ya. Alright. Okay, ini sama. Okay, maksudnya daripada C4H10O ni, kita ada 4 isomer lah. Kita akan ada 4
dapat isomer. Okay. So mari kita tengok untuk yang pertama. Kita kat situ. Isomer L give negative result with Lucas. Dia tak positif terhadap Lucas. Maksudnya dia adalah primary alcohol lah. So kita ada dua primary alcohol sekarang. So compound 1, compound 2, compound 3, compound 4. Okay. Compound primary alcohol adalah ini dan ini. Ini pun primary alcohol lah. Both adalah primary alcohol. Lepas tu dia kata and form butanoic acid when oxidized with K2Cr2O7 solution. Maksudnya dia menghasilkan butanoic acid. Kalau menghasilkan butanoic acid mestilah compound 1, tak boleh compound 2. Sebab kalau kita oxidizekan compound ini, dia tak dapat butanoic acid, dia dapat propanoic acid. Ya, kalau yang ni kita dapati bila kita oxidizekan dia, dengan menggunakan strong oxidizing agent. Tambahkan dengan K potassium K2Cr2O7 tau. K2Cr2O7. Acidified. Kita panaskan sebenarnya. So pada CH2OH ni dia akan jadi COOH. So kita akan dapat CH3, CH2, CH2. Pada C yang ada OH dia akan jadi carboxylic acid lah. Ya. Dan juga boleh dapat Cr3 plus ion ni sebenarnya daripada Cr2O7 lah. Ya. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok, jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita tengok, ya. Ini adalah isomer untuk soalan nombor 1. Jadi apa yang dikata kat sini ialah explain the above observation and suggest the structure formula of isomer L. Ya. Jadi sekarang apa kita nak kata kat sini ialah dia minta kita explain the above observation. Ya. So kita kena nyatakan lah. Mari kita tengok dari segi jawapan. Sebab dia suruh explain observation. Mana saya punya mouse ni tak gerak. Kita tengok sekarang. Perkara pertama yang kita kena buat ialah kamu kena nyatakan apakah itu isomer L. This is isomer L lah. Sekarang isomer L. Sekarang isomer L. Lepas tu kalau boleh lukisin, jangan buat dalam equation macam ni lah, ya. Buatlah isomer L tu, L apa dia? L CH3 CH2 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 OH. This is L. Lepas tu dia kata kat situ dia minta kamu explain observation. Jadi nak explain the observation ni memang tak boleh lari daripada kena beri equation lah. Kita kena bercerewet sedikit lah. So berikan equation di antara L dengan Lucas lah. Tambahkan primary alcohol dengan concentrated HCl zinc Cl2. Yang ni tak boleh tulis kat sini lah. Tak boleh tulis kat sini. Dia kena tulis atas. Dia tak boleh tulis atas arrow. Dia kena letak pada equation HCl. Concentrated. Kenapa tak boleh kat sini? Ini kenapa madam tu ini sebagai panduan saya saja. Ini saya punya guideline je. Kamu tak boleh tiru. Ada yang minta jawapan kat saya. Madam boleh tak beri jawapan? Boleh. Tapi jawapan tu sebenarnya sebagai panduan je. Dia bukan jawapan tau. So bila saya nak tulis balik, bila nak ajar kamu, saya akan beri cara yang lain. Contohnya cara nak tulis equation. Kalau kamu tulis macam ni, dia salah. Sebenarnya salah ni. Cara penulisan ni. Ini zaman-zaman dulu boleh lah. Zaman saya mengajar 20 tahun yang lalu memang ada ditulis macam ni. Tapi untuk makin skim yang baru dia tak terima. Dia tak terima kamu tulis atas arrow. Reagent mesti dituliskan pada equation. Jadi sekarang apa yang berlaku ialah kita tuliskan equation di antara primary alcohol dengan Lucas. Tuliskan no observable change lah, ataupun tuliskan no reaction. Dia punya observation, no cloudy solution is formed. So ini adalah untuk observation bagi Lucas. Manakala tindak balas primary alcohol dengan potassium dichromate K2Cr2O7, acidic boleh diletakkan pada arrow sebab dia condition.
catalyst, solvent boleh diletakkan atas aerob. Ya. Semalam, kamu tahu tak, semalam saya jumpa satu student tu buat equation tau, Bayer. Dibalancekan tindak balas organik. Ayo, saya tak pernah lagi jumpa student yang balancekan equation organik tau. Ini student saya tau. Student saya bukan tutor lah, kelas amali. Dibalancekan, terkojut kan. Okay, tulis macam mana tau. 3CH3, CH2, C double bond, CH3 plus dengan MnO4 minus plus dengan H2O kan. Lepas tu dia tak letak apa atas equation ni. Lepas tu dia letak CH3, tapi betul dia hafal. Lepas tu CH, lepas tu tak muat. Dia tulis kat bawah ni. Tulis kat bawah ni, tulis macam ni, CH2OH. Lepas tu tambah dengan MnO2. Ni equation dalam Bayer lah kan. Tambah dengan apa lagi entah saya tak ingat. Tapi kan dia try balance. Ini 3, ini pun kena letak 3. Ini 3, ni letak 3. Saya tak pernah lagi tengok kan. Saya pernah beritahu kamu, kalau untuk organik tak perlu balance. Kalau dia menyerupai macam physical properties tu, mungkinlah boleh balance. Contohnya, kita ada tindak balas di antara alkohol dengan Na, metal kan. So, dapat CH3O Na. Ni kan. Plus dengan setengah H2 gas. Yang ni boleh lah kita balancekan dia. Tapi organik nak balance ni, susah lah. Nampak pelik tak? Lepas tu saya pun lepas tu dia letak MnO2 ni, balancekan hidrogen dia, tambah OH. Aduh, berbanyak masa dia ambil tu, saya pun tak tahulah. Maksudnya konsep organik dia tu memang out lah. Lari lah dia punya konsep organik ni. Kesian. Tapi saya nak macam mana? Saya nak, boleh je saya nak PM dia personal kan. Tapi tak tahulah dia nak macam mana nak terima ke tak kan. Tapi dah kita punya pemahaman tu relax sikit lah. Organik tak perlu balance ya. So organik ni tak perlu balance sangat ya. Okay, back to our question. Banyak mengepek. Okay. Sekarang dia kata dia nak explain the observation lah. Okay, sekarang kita tengok tindak balas di antara L dengan potassium bichromate. Potassium bichromate ni untuk for your information, sebenarnya ion Cr dia bertindak balas dengan ion Cr2O7 ni, ion dichromate ni. Ion dichromate ni sebenarnya mouse ni sampai nak keluar mouse ni. Dia ikut sampai ni pen. Okay, ion Cr2, okay, ion Cr2O7 ni, okay, sebenarnya yang bertindak balas terhadap primary alcohol tu ya, dialah yang oxidizekan alkohol ini. K2 tu ada ion K plus ni, dia mainkan peranan apa-apa tak? Dia tak mainkan peranan apa-apa pun. Dia sebagai spectator ion sahaja ya. Dia tak memainkan peranan apa-apa. Yang mainkan peranan dalam tindak balas itu adalah ion Cr2O7. Ini adalah oxidizing agent yang sebenarnya. Dia adalah oxidizing agent yang mengubah alkohol menjadi carboxylic acid. Okey, kalau dia oxidizkan orang, maksudnya dia akan mengalami tindak balas penurunan lah ya. Ion Cr2O7 ni dia undergo reduction. Jadi apa yang berlaku ialah primary alcohol akan mengalami proses oxidation menjadi carboxylic acid. Manakala ion Cr2O7 ni dia akan diturunkan, reduce to become Cr3+. Jadi kalau kita tengok dari segi observation, ion Cr2O7 ni apabila kita campurkan dengan alkohol ni memang tak ada warna. Alkohol ni dia memang tak ada warna. Semua organik molekul kebanyakan tak ada warna. Kecuali imine compound
Nanti kita akan belajar bukan amino. Kita akan belajar amin. Ni tapi kita tak belajar lah amin ya. Yang amin ni dia ada warna. Amin, kebanyakannya dia ada organic compound, itu sajalah organic compound yang kebanyakannya ada warna lah ya. So yang selalunya memberikan warna di dalam ni adalah selalunya adalah metal tau. Metal. Contohnya chromium. Ni Cr3+ ni warna dia hijau. Dia akan dapat green color lah ya. Cr2O7 ni warna dia apa? Orange. Ya. Adalah beberapa compound yang memberikan warna, contohnya tidak balas di antara Brady kan. Adalah immune compound dan sebagainya, tapi tak banyak lah ya. Kebanyakan organic compound dia tanpa warna ya. Okey, bila kita campurkan ion Cr2O7 yang warna orange ni kepada alkohol ya, dia akan menghasilkan warna orange lah ya, campurkan. Apabila mereka ini bertindak balas, mereka ni selesai bertindak balas, alkohol dioksidiskan menjadi carboxylic acid. Ion Cr2O7 ini akan diturunkan menjadi ion Cr3+. Jadi warna orange akan ditukarkan menjadi warna green ya. Warna orange akan ditukarkan menjadi warna hijau ya. Jadi apa observation yang kita kena tuliskan ya untuk tindak balas tersebut. Mana mouse saya? Mouse saya ni kadang saya kena alih pen. Okey. Jadi apa observation yang kita akan dapat ialah ya, orange solution change to green sebab terhasilnya ion Cr3+ lah ya. Okey. Jadi kamu kena suggestkan structure isomer L, dah dapat markah kat situ. Lepas tu kamu kena berikan observation. Jadi nak berikan observation ni memang you have to write the equation. So berikan tindak balas di antara butanol dengan lukos, tak ada reaction. Jadi apakah observation dia? No Claudius solution form. Lepas tu berikan juga tindak balas di antara alkohol, butanol dengan potassium bichromate. Okay. Lepas tu kamu kena berikan dia punya observation. Ya. Lepas tu apa buat ialah kita kena explain lagi kenapa macam tu. Nyatakan bahawa isomer L is a primary alcohol because it give negative result with glucose. Ni ulang balik ayat atas lah ya, ulang balik ayat atas ni ya. Okay. And form carboxylic acid. Kita tahu pun dia adalah butanoic acid ni adalah butanoic carboxylic acid when oxidized with K2Cr2O7. Apakah tujuan K2Cr2O7 ni? Dia adalah sebagai oxidizing agent. Jadi memang apapun dia akan mengoksidiskan orang lain lah. So dalam kes ini alkohol dioksidiskan kepada carboxylic acid. Kena nyatakan macam tu lah. Ini banyak markah lah tau. So markah kat sini kalau kita tengok ya. Markah dia apa markah kita tengok ya. Okey, equation ni satu markah. Ni satu markah. Equation ni satu markah. Okey. Lepas tu equation ni kena lengkap lah ya. Ni nyatakan satu markah. Nyatakan bahawa alkohol L ni pun satu markah. Lepas tu give negative result with glucose satu markah. Okey, form carboxylic acid when oxidized satu markah. Banyak markah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu saya kata biasanya soalan deducing ni dia ada banyak markah. So you have to be careful with this deducing saja. Soalan deducing memang akan menjadi perangkap lah ya kepada kamu. Kalau boleh, kalau ada soalan pilihan untuk tak nak jawab soalan deducing, jangan jawab lah ya. Soalan susah selalunya ya. Tapi kalau nak jawab juga, boleh jawab, tapi kena betul-betul baca soalan lah ya. So ulas balik. Kebiasaannya kita akan ulas balik. Kita akan ulas balik apa-apa yang ada di dalam soalan. Contohnya, kenapa dia negative result dengan Lucas, kenapa dia dapat butanoic acid dengan ni, kena cakap lah. Dia sebab dia is a primary alcohol lah. Macam tu. Ya? Okay. So itu soalan yang pertama lah. Okay. Kemudian soalan yang kedua. Okay.
isomer M. Dia optically active ni kita tak belajar lah ya. Okay. Give positive result with iodoform reagent. Okay, mari kita. Saya dah okay. Tadi dia punya isomer kan. Isomer dia ini yang pertama dah, ni isomer L. Okay. Isomer yang kedua OH kat sini. Untuk isomer yang ketiga OH kat sini. Okay, isomer yang keempat OH kat sini. So isomer L kita dah cerita dah tadi, ya, dah jawab dah. So, isomer L. Okay. So sekarang kita tengok isomer L dah. Okay. Sekarang kita tengok isomer M pula. Isomer M ni dia positive result with iodoform. So dia positive result with iodoform. Agak-agaknya mana satu positive result with iodoform? So ini compound 1, compound 2, compound 3, compound 4. Which one agak-agaknya positive result with iodoform? Cuba tengok. Compound 1, compound 2. Mana satu positive result with iodoform? 1, 2, 3, 4. Satu dah lah. Kita dah jawab dah tadi. Kan? Ini adalah isomer L. Yang mana satu agak-agaknya positif iodoform? Hello? Ada ke kat sini? Ke tak ada? Ke lari? Ada. Lari ke? Ada. Ada. Okay. Apakah compound yang positif iodoform? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Yang mana? 4 madam. 4. 4. Okay, nak positif iodoform, dia kena ada struktur metil karbinol. Apakah struktur metil karbinol? Struktur metil karbinol adalah satu karbon yang mengandungi, yang bonded kepada OH, bonded kepada CH3 dan mempunyai sekurang-kurangnya satu H. Yang manakah di antara ketiga-tiga compound yang mengandungi struktur metil karbinol? Nak positif iodoform, dia kena nak positif iodoform, ya. Nak positif iodoform, dia kena ada must have metil karbinol. Metil karbinol structure. Apa itu metil karbinol structure? Dalam organic compound tersebut, dia kena ada C yang bonded kepada CH3, OH dan ada C tersebut mempunyai sekurang-kurangnya satu H. Agak-agaknya yang mana mempunyai struktur metil karbinol? 2, 3, 4. Mana tu? Empat kot. Apa? Siapa nak jawab? 4 kot. 4? Betul ke 4? Tapi dia tak ada pun H. Apa dia? Dia kata dia kata ada OH, CH3 dan H kan. Tapi kat yang medium lukis ada OH dengan C je. Dia ada OH dengan C je. So maksudnya yang ni ada tak struktur metil karbinol? Tak ada. Tak ada. So 4 tak boleh lah. 4 tak boleh lah. Kan? 3 lah. 4 tak boleh lah kan? Saya tengok struktur yang ketiga. Dua. C ni kan. C ni H ni saya tak tulis lah. Dia ada H, sini ada H. Ini ada tak struktur metil karbinol? Tak ada kan? C ni dia ada OH, dia ada H, dia ada H. Tak lah. Okey, kalau yang ni saya tak lukis lah dia punya H dia. Tapi harap-harap kamu nampak lah H dia. Dia kena lengkap lah H nya. Okay. Terus sekarang yang ni pula. CH3, CH2, CH, OH, CH3. Ni ada tak struktur metil karbinol?
Ada ke tak ada? Ada madam. Ada. Ada kan? Kat mana? Karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Karbon 3. Dekat karbon 3 kan? Kita nampak kat situ. Terang lagi bersuluh. Ada metil karbinol. Okay, so CH3, CH2, okay, CH, ada CH3, ada OH. Ni lah. Ni struktur metil karbinol dia. Kan? Ni struktur metil karbinol dia lah. Ya. Alright. Jadi kalau kita tengok jadi apakah isomer M? So macam mana kita dah tahu dah isomer M yang mana satu. So now kita jawab soalan tu. Mari kita jawab soalan tu. Okay, mari kita jawab soalan tu. Loh, awak saya padam. Loh. Okay. Awak padam senang tulis kat sini. So, tulis kat sini. So, yang satu ada. So ini dah. Kan? Okay, sekarang ni struktur L. Ni adalah struktur M lah. Okay, struktur M. Okay, macam mana kita nak jawab sekarang? Isomer M ialah okay, CH3, CH2, CH, CH3, OH. Ni isomer M lah. Okay, so macam mana, apa yang kita nak kena tulis untuk dapatkan markah kat situ? Apa yang kita nak kena tulis untuk dapatkan markah? Sebab dia kata kat sini dalam soalan tu give positive result kan. So nak tak nak kita kena buat equation lah. So CH3, CH2, CH, OH, buat equation dengan iodoform lah. Tambahkan dengan I2, NaOH. Okay, so potong kat sini kan. So kalau tak hafal lagi equation iodoform, kamu bahayalah. Kamu dalam dilema. Bukan dalam dilema kan, itu benda lain. Ya? Okay, so seperti jadi ialah potong ni, tempat potong ni tadi kita potong kan, potong dengan CH3, so gantikan dengan O minus lah. Ya? Okay, OH jadi C double bond O. Okay, CH3 yang potong tu dia jadi apa? Bawa lah diri jadi CH I3. Okay, jadi sekarang sebab dia kata explain the above observation kan, berikan equation, lepas tu apakah observation dia, kena tuliskanlah observation dia pale yellow precipitate is formed. Okay, kenapa dia positif iodoform? Kena bagi tahu kenapa isomer M ni positif iodoform. Sebab apa dia positif iodoform? Sebab dia why isomer M ni positif iodoform? Isomer M positif, kita kat situ kan positif kan, kata positif iodoform because it has methyl carbinol structure. Okay, so methyl carbinol structure tu sebenarnya inilah tanda lah. Kalau dapat tandakan lah. Ya. This is the methyl carbinol structure lah. Ini methyl carbinol structure. Okay ya. Alright. Apa lagi yang perlu dituliskan? Tak adalah. Yang ini patutnya kena tulis juga ni. Positif optically active tapi kita tak baca. So tinggal abaikan je lah. Ya. Okay. Seterusnya tengok isomer N. Isomer N react instantly with Lucas reagent. Kan? Jadi
Yang mana satu agak-agak ni? Ni isomer N. Tinggal dua lagi ni. Dua pilihan lagi. Yang mana isomer N? Compound 1, compound 2, compound 1. Yang mana satu isomer M agak-agak ni? 1. Kenapa 1? Kenapa 1? Kenapa 1? Tak ingat sebab dia. Apa dia? Sekejap. Saya kan lupa nak gerakkan. Kalau saya gerakkan mouse saya tak boleh letak pen dekat saya punya kertas tu. Dekat saya punya pad. UN tu kan. UN. Kenapa N? Kenapa yang kedua? Sama pertama. Saya jawab tadi. Saya jawab. Dia ada 3 R groups kan. Apa dia Hafiz? Sebab dia tertiary class. Sebab dia adalah tertiary alkohol. Alkohol. Sebab isomer N adalah tertiary alkohol. Okey Hafiz, hari ni saya pandai makan. Saya makan tengah hari tau. Makan buka puasa. Tahu. Nanti PM Okey. Kalau kita tengok sebab isomer N tu dia adalah tertiary alkohol. Ya, tertiary alkohol. Tertiary alkohol. Apa yang daripada ayat ni kita kata bahawa isomer N tu adalah tertiary alkohol? Sebab dia react instantly with glucose reagent. Isomer N ni dia react instantly with glucose reagent. Kan? Jadi dia adalah tertiary alkohol. Dan tertiary alkohol juga does not decolorize oxidizing agent. Sebabnya tertiary alkohol tidak undergo proses oxidation lah. Ya? Dia tidak mengalami proses oxidation. Alright. Sekejap saya nak padam. Ikut now lah. Dalam notification. Ya Allah, betul aku sibuk sangat ni. Madam. Ya saya. Yang iodoform tu kan? Dia tak ada colour ke madam? Apa dia? Yang iodoform tu dia tak ada colour ke madam? Ada. Pale yellow. Oh, yang tu je lah. Tadi saya tak tulis Tulis. Pale yellow precipitate is formed. Okay madam. Saya tak tulis Madam ada tulis madam. Tulis kan? Pale yellow precipitate lah. Okay madam. Pale yellow precipitate is formed. Untuk isomer M lah. Untuk isomer M. Okay. Alright. So sekarang kita ada, kita katakan bahawa isomer N tu adalah CH3. Tuliskan. Okay, OH. Alright. Jadi, so nak explain observation ni, kita kena ikutlah dia punya dalam soalan tu. Okay. Berikan equation dengan Lucas. Okay. Tambahkan dengan concentrated HCl, zinc, Cl2. So dapat CH3 plus dengan H2O. Okay. Okay, lagi satu dia minta kita does not decolorize kan. Okay, maksudnya sekarang CH3, okay, CH3OH ni kita tidak balaskan dia dengan acidified potassium dichromate. So tadi kita tidak balaskan dia dengan K2Cr2O7, okay, acidic. Ya, ni no reaction. So observation dia, okay, kita dapati two layer and cloudy solution form immediately lah. Okay, yang ini kita tahu bahawa ion K2Cl2O7 ni warna dia warna orange. Tadi kan dah cakap kan. Okay, observation dia adalah, okay,
Orange solution remain unchanged. So kenapa benda-benda ni berlaku? Kenapa dia kenapa dia boleh alkohol ni dia positif iodoform positif Lucas dan dia tidak mengalami tindak balas. Explain lah, kena cerita lah yang tu. Kena nyatakan bahawa isomer N is a tertiary alcohol. Okay, thus react instantly with Lucas reagent and does not undergo oxidation process by oxidizing agent such as potassium acidified potassium dichromate. So this is the answer that you should give lah kepada jawapan kamu. Alright, that is number 9 lah that is number 9. Okay, boleh tak? Okay tak okay? Boleh So soalan nombor 9 dah sekarang Okay, habislah tu. Ni jawapan dia lah. Malas saya nak tengok lah Okay, so sekarang kita teruskan. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Anything? Tak ada Okay, boleh ke kita teruskan nombor 10? Boleh ke? Teruskan dengan nombor 10. Boleh Okay, boleh. Okay, saya nak select ni. Mana saya nak select? Copy, Ctrl C. Okay, tengok ujung tu. Okay. So sekarang kita ada, kalau kamu tak pandai penulisan tu secara skeletal, saya tukarkan dia kepada condense lah ataupun expanded Okay. Okay, CH3, CH ni carbon 1, carbon 2, carbon 2 tu ada OH. CH2, CH3. Okay, so ini adalah compound ni lah Kita ada ni adalah tu butanol lah Okay, mari kita lihat. Nak balas untuk hasilkan C. Okay, tambahkan dengan PCC. Okay, solvent CH2, Cl2. Okay, so ini adalah mild oxidizing agent. Sometimes dia juga dinamakan sebagai weak oxidizing agent. Ada setengah buku dilabelkan sebagai weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent ataupun we also can say as mild oxidizing
oxidizing agent. Ya. Kalau tengok butanol ni adalah sejenis secondary alkohol. Tidak balas dengan PCC, oxidizing agent, mild or weak mild oxidizing agent. Ya. Dia akan ditukarkan menjadi ketone lah. So kita dapat CH3. Okey. Dapat buang OH. So tinggal O je. Ya. C bentuk double bond dengan O lah. Ya. Okey, lepas tu kita ada CH2, CH3. Dia akan dioxidiskan menjadi ketone lah. Secondary alcohol when oxidized by mild oxidizing agent, dia akan ditukarkan menjadi ketone. Okay. Ini adalah C lah. Ya. Okay. Seterusnya, kalau dengan K2Cl2O7 pun, ya, okay, Ni, okay, tambahkan dengan Okey. Okey, tambah dengan kat sini lah. Tak biasa. Dapat down lah tau. Okey, so tambahkan dengan K2Cr2O7, ya. Dalam keadaan acidic, panaskan. Ini adalah strong oxidizing agent. Weak oxidizing agent. PCC adalah weak oxidizing agent. Strong oxidizing agent. Kepada both lah. Weak oxidizing agent ataupun strong oxidizing agent, apabila bertindak balas dengan secondary alcohol, akan menghasilkan produk yang sama lah. That is menghasilkan ketone. Produk yang sama. Ini adalah F lah. Ya. Okay. So, seterusnya, okay, kita ada D. D. Ya. Okay, ini tambahkan dengan itu NaOH. Yang ni dia ada sat apa ni? Perhati kat sini, dia ada sat apa? Dia ada sat apa ni? Ada sat apa? Yang saya bulatkan warna merah tu? Metilkarbinol. Metilkarbinol. Okey. Maksudnya dia positif? Iodoform. Maksudnya dia positif iodoform lah. Maksudnya dia ada tindak balas dengan iodine in NaOH. Mana saya punya mouse ni? Tak keluar. Ya, maksudnya dia adalah positif dengan iodoform. So, apa yang berlaku ialah ada bonding kat sini kan. Okey, potong bonding ni. So, dapat CH3 tukar jadi CH3. Okey, C yang ini putus bonding dengan O. Okey, C ni putus bonding dengan O kan. So, kena cari pengganti lah. Kan? Kamu kalau putus, nak diam-diam je ke? Tak kan? Putus, patah, tumbuh, hilang, kenalah cari ganti. Tahu? Jangan duduk diam-diam je. Nanti nangis pucuk hati. Kan? So, tak payahlah macam tu. Kan? Patah tumbuh, hilang pengganti. Ya? Apa orang tua-tua katalah. Saya pun kata macam tu juga. Okay. Alright. Okay, putus dengan CH3, gantikan dengan O- lah. So, dapat compound D dan E lah. Ya. Alright. Seterusnya. Kita tengok tindak balas. Sudah. Ya. Okey, tindak balas seterusnya ialah dengan ni apa? Carboxylic acid. Kan? So, kita ada tindak balas dengan carboxylic acid. C double bond O OH. Tapi dia tulis dalam bentuk skeletal tu, macam susah nak tengok kan. Jadi alkohol nak balas dengan carboxylic acid, apa dia akan hasilkan? Saya apa? Ester. Pandai, akan hasilkan ester lah. So, kita dapat macam mana ester tu? So, kita ada CH3, CH, okay, O. Cantum dekat sini lah. Ya. Ini buang, ini pun buang lah. Kan?
Okay, cantum dekat C double bond O. Okay, CH2, CH3. Okay, that is ester yang kita akan dapat lah. Okay, side product dia adalah H2O. Tak payah pilih pun tak apa ni. Okay, seterusnya ni adalah G lah. This is G. Okay, seterusnya tidak balaskan dengan concentrated HCl. Okay, zinc Cl2. So ini memang tahulah. Dah tahu banyak kali dah pakai kan. Concentrated H2S. Concentrated HCl zinc Cl2 ni apa? Hello. Oh dia. Apa jadi? Apa buat? Gantikan OH dengan Cl. Cl. Nanti saya nak mengajar diam je lah. Saya tulis je kan. Kamu langsung tak nak jawab. Saya seorang saya ngantuk kan tak? Kamu jawablah sikit. Bagilah ceria sikit hari saya ni. Gantikan OH dengan Cl. Dan side product dia adalah apa dia? Kamu ni tak payah. Tak sporting langsung. Tak cakap. Side product dia apa? H? H2O. H2O. Okay. Salah tak apa. Okey je. Salah saya lagi boleh komen lagi sok. Okey. Seterusnya kita ada. Okey. Saya tulis balik yang kat atas lah. Ya. Okey. Tidak balaskan dengan metal. Yang ni akan dapat garam lah. Tak. CH3, CH O minus, CH2, CH3. Ni Ca adalah grup 2. Jadi charge dia adalah positif tu. Jadi apa kita nak buat kepada ion yang terhasil daripada alkohol ni? Letak berapa? Letak apa? Buat apa? Letak dalam bracket, letak? 2. Letak 2. Dekat bawah. Okey, barulah balance dia punya charge lah. Negatif dan positif tu. Ya. Okey, boleh ha? Boleh. Alright. Habis lah. Okey, A pula. So macam mana nak dapatkan daripada A nak dapatkan alkohol. So soalan seterusnya. Nak Okey, nak dapatkan butanol. Okey, nak dapatkan CH3, CHOH, CH2, CH3. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. So, macam mana nak dapatkan ini sebab dia kata anak panah dia ke arah sini kan. Anak panah dia adalah ke arah alkohol tu. Dia tambah sulfuric acid. Dia tambah H2SO4, buang concentrated tu. Sebenarnya kena tambah air ni. Ya. You have to add H2O lah. Ya. You have to add H2O. Jadi kita kena tambahkan alkin lah. Alkin kepada alkin tambah dengan air untuk dapatkan alkohol lah. Ya. Jadi OH ni kat sini tau. Jadi OH ni kat sini. Jadi alkin tu boleh pada double bond dia boleh 1, 2 pada 1, 2 dan 2, 3. Ni pun dapat dua-dua produk yang sama lah. So kalau kita letak alkin tu pada karbon 1, 2 ataupun pada 2, 3. Dua-dua dapat alkohol yang sama lah. Kedua-duanya ini kalau kita tambah H2O, okay, dalam keadaan acidic, both akan menghasilkan alkohol yang sama. Okay. That is number 10 lah. So reaction ni memang kena hafal. Tahu? Nak buat apa pun dalam organik ni, reaction tu memang wajib hafal. Tak hafal memang kamu sengsara. Kamu susah. Kamu tak boleh jawab. Langsung kamu tak boleh jawab. Ya? Macam itulah cerita dia. Okay. So, habis soalan. Dah habis soalan. Nombor 10.
Okay, sudah dah beres. So masuk soalan objektif lah. Ya. Okay, masuk soalan objektif. Okay. Okay, saya laju je tau. Ya. Ke nak tanya soalan? Nak tanya soalan ke? Tak ada ya? Saya laju je ya. Okay, which of the following alcohol give methyl propanol acid? Maksudnya ini mestilah sejenis primary alcohol lah. Ya, primary alcohol yang inilah. So 1-butanol dia akan hasilkan butanoic acid. Kan? Dia akan hasilkan butanoic acid. Ya, kalau 2-butanol dia hasilkan butanon. Kalau oxidation kan. Yang ni lah depan dia jangan isi. Saya rasa yang ni tak boleh jawab kot sebab dia banyak sangat out of syllabus dia. Seperti aktif lah apa-apa semua tak payah Okay, nombor kita seterusnya tengok nombor 3. Compound V give the following observation. We give positive triiodoform. Compound V ni okay, dia positive iodoform. Kadang-kadang iodoform ni macam-macam nama dia bagi. Iodoform test lah, triiodobutane test lah, alkaline iodine, macam-macam tak. Kadang-kadang dia tulis tindak balas dia positive with alkaline iodine. Apa benda alkaline iodine ni? Memang tak sebut madam nipu ni kot kan. Sebab apa pun sebenarnya nama-nama lain lah kan. Macam orang jugalah, macam saya jugalah nama Hasna kan. Dulu masa kecil-kecil kawan-kawan panggil Senah je kat kampung kan. Dah besar sikit konon nama masuk asrama nama Hasan lah kononnya kan. Lepas tu kawan-kawan CPE panggil Senah balik kan. Mama, anak kan. Dan lain-lain lah macam tu lah. Nama dia macam-macam nama kan. Okay. So jadi V ni wajibnya dia ada methyl carbonyl structure lah. Dia ada wajibnya dia ada structure methyl carbonyl structure, dia ada OH bonded kepada CH3 dan sekurang-kurangnya kena ada satu H ya. Okey, yang ini kita tak belajar. Okey, it decolorized purple color of hot camenophore. Jadi dia sama ada dia ni maksudnya dia boleh undergo oxidation. Dia bertindak balas dengan camenophore. Camenophore ni adalah oxidizing agent. Sama ada dia adalah primary alcohol ataupun dia adalah secondary alcohol lah. Jadi mari kita tengok. Jadi ini betul tak? Yang ni ini tersedia alkohol ni. Ni tersedia alkohol pula. Tak boleh lah dah ya. Yang ni CH3 C double bond O CH2 CH3. Kalau yang ni pula OH CH ada 2 kan, CH3 kau ni menyibuk lah CH3 yang ni tak ada struktur methyl carbonyl, so tak boleh juga. Ini itu tak boleh juga, so answer is A lah ya. Kita tak okey, boleh tak? Saya laju je ni tau. Okey, tidak balas tersedia alkohol dengan HBr. Ni tukar gantilah OH dengan, so substitution. Ini senang je tengok Okay. Alright, seterusnya, which of the following statement is not true about an alcohol? Methanol is the simplest. Yalah, betul lah. Methanol, sistem methanol. Ayo, anak dara sebelah ni, bisingnya. Alcohol is more polar than haloalkane. Dia kan polar ni, dia sebenarnya boleh tengok lah sama ada dia boleh form hydrogen bond. Alkohol boleh form hydrogen bond, jadi dia more polar lah. Kalau haloalkane tu tidak ada macam ni. Dia ada Cl contohnya lah. Ini haloalkane. Haloalkane tak ada ability to form hydrogen bond, jadi dia less polar. Ethanol can be prepared by fermentation. Ya, betul. Kita dah belajar ni kan, preparation of ethanol is through fermentation of sugar. Ya, ini betul.
This is also correct. Okay, solubility of alcohol in water increases with number of carbon. No, salah. Bila lebih banyak R, ya, bila lebih tinggi R, solubility akan decrease lah. Ya. This is answer lah yang tak betul. Ya. Okay, boleh Ada apa-apa nak tanya? Saya laju je ni. Treatment of 1 pentanol. Okay, with PCC, pyridinium fluorochromate. Okay, dengan PCC, ya, akan menghasilkan ni adalah primary alcohol. When oxidized by weak oxidizing agent, dia akan menghasilkan aldehyde lah. So aldehyde ni adalah yang ni lah. Okay, masuk is D lah. Okay, apa-apa nak tanya tak? Anything nak tanya? Tak ada Okay, kalau tak ada kita teruskan. Okay, butanol can be differentiated from butanol by butanol. Ayuh, bising nak ada suka sembang. Okay, tengok alkaline iodine. Yang ni positif tak alkaline dengan iodoform? Yang ni negatif, yang ni positif. So boleh lah, ya. Boleh gunakan, ya. Lepas tu acidified potassium dichromate. Yang 3 tu. Acidified, yang ni ada tindak balas, yang ni pun ada tindak balas. So tak boleh pakai lah. Boleh pakai yang ni lah, ya. Dengan alkaline iodine boleh. Sebab apa dia boleh? Sebab hanya tu butanol saja yang bertindak balas. One butanol tak ada tindak balas, ya. Fosforus ni kita belajar, sudah abaikan. Dengan KMNO4 boleh pakai tak untuk membezakan di antara butanol dengan tu butanol? Tak boleh, sebab one butanol ada tindak balas, tu butanol pun ada tindak balas. So tak boleh pakai kalau chemical test tu dua-duanya positif, ataupun menghasilkan observation yang sama lah, ya. Yang sama. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, ya? Okay, saya teruskan tau. Oxidation of 2-pentanol produce compound X. Okay, so oxidation 2-pentanol. So kita ada 2-pentanol. This is 2-pentanol. Oxidizekan. Plus dengan oxidizing agent. Okay, ni akan dapat ketone lah. Okay, so X give negative reaction with tolerance. Yalah, betul. Sebab tolerance hanya untuk aldehyde. Sedangkan X ni adalah ketone. Ni ketone lah. Ya. Yellow precipitate with alkaline iodine. Yang ni sebenarnya iodoform test ni, dia positif terhadap 2. Satu kepada metil carbinol structure dalam alkohol. Satu lagi dia juga positif terhadap structure metal carbonyl. Metal carbonyl structure. Yang ni dalam aldehyde ketone lah. Jadi yang ni dia ada structure metil carbonyl structure. Dia positif iodoform. Ya. Lepas tu structure X ni juga dia positif dengan Brady lah. 2,4-DMPH kan. Dia positif terhadap Brady. So jawapan dia 1, 2, 3 lah. Boleh kah? Okay lah. Okay, seterusnya. Laju je saya ajar ni. Tahu lah korang faham tak? Harap faham tak? Okay. Which of the following compound could be formed by dehydration of 1 butanol?
Okay. Okay. Yang ni tukarlah one butene. Yang ni kita belajar kalau tu butene ni boleh dapat juga. Tapi dia SDS punya syllabus. Sebab dia ada proses rearrangement. Tapi kita tak belajar rearrangement ni. Kita tak belajar rearrangement dalam mekanisme. SDS belajar. So tukarkan dia menjadi one butene. So one butanon dia nak balaskan dengan concentrated H2SO4. Okay. Panaskan. Okay, kita akan dapat one butene. Dapat alkil. Ya. Tu takkan dapat ni lah. Takkan dapat ini. Dia akan dapat one butene. Okay. Okay. Seterusnya nombor 10. Okay. Compound X ada C4H10O can be oxidized too. Okay. Ni dah jadi daripada 1O dia jadi 2O ni tau. Jadi ini kemungkinan adalah carboxylic acid sebab ada 2O. Jadi apakah isomer untuk C4H10O? Dah ada ni isomer C4H10O ni tau. Jadi kalau dia oxidize, dia akan dapat oxidized by strong oxidizing agent. Okay. Maksudnya kalau gunakan strong oxidizing agent dia dapat carboxylic acid lah. So kalau yang ini oxidized by strong oxidizing agent dia akan dapat CH3, CH2, C double bond O, OH. Both dia ada 2O. Kalau macam ni oxidize dia dapat CH3, CH2, C double bond O, CH3. Kalau yang ni pula oxidize dapat CH3, CH3, okay, C double bond O, OH. Yang ini oxidize, no reaction sebab dia tersedia alkohol does not undergo oxidation. Jadi yang mana satukah struktur yang boleh menghasilkan carboxylic acid apabila dioxidizkan dengan strong oxidizing agent? Mestilah struktur 1 dengan struktur 3 je. Struktur 2 dengan struktur 4 tak ada tindak balas lah. Ya? Sebab ini adalah struktur 4 tak boleh sebab dia tersedia alkohol. Struktur 2 bila oxidize secondary alkohol dia jadi ketone. Dapat satu je O kat situ kan. Ya. Okey, jadi yang mana satu struktur dia? Satu yang ni lah. Kan? Ini ditulis macam ni tau. Sebenarnya cara penulisan dia CH, okay, CH2OH. Lepas tu katnya ada CH3, CH3 lah. Ni sama je macam ni lah. Okay. Sama macam ni. Ya. Okay, lepas tu satu lagi kita ada yang ni lah. So answer dia is 1 and 2 lah. Ya. Multiple choice. Okay. Habis soalan. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Anything to ask?